Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar secara online. Okey, dalam channel saya Kronologi Pendeta. Okey. So, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita membaca doa dah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni faman sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah anak-anak murid semua, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan asas nombor, iaitu dalam bab 2. Seperti yang dah tahu, okey, bab 2 ni kita dah belajar sebelum ni. Jadi hari ini cikgu nak buat rumusan berkenaan apa yang telah kita belajar, dan ianya lebih kepada persediaan kamu sebelum untuk menjawab peperiksaan. Okey. Jadi yang pertama sekali, bagaimana kita nak menukar asas nombor. Jadi sebelum tu anak-anak semua ya, sebelum tu okey. So kamu kena kenal pasti apakah itu asas nombor pelbagai. Okey. Asas nombor pelbagai ni dia terdiri daripada asas nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Semua nombor ni dia bermula dengan kosong. Sebagai contoh asas 2. Okey, kalau asas 2 dia ada 2 digit lah. Jadi bermula dengan kosong dan 1. Okey, contoh lain asas nombor 3. Dia ada 3 digit. Jadi dia bermula dengan kosong, 1 dan 2. Okey, contoh asas nombor 5 lah katakan. Okey, dia ada 5 digit tetapi dia bermula dengan kosong, 1, 2, 3 dan 4. Jadi saya harap kamu ingat kembalilah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dan kaedah yang pertama ini adalah cara bagaimana kita nak menunggalkan asas nombor yang pelbagai itu kepada asas nombor 10. So di bawah ni saya dah ringkaskan. Kalau kamu masih ingat lagi, kod isku detam, iaitu kena bina kotak, kena buat isi. Okay. Kita akan isi dengan bilangan digit lah. Kemudian kita akan buat kurungan, darab dan tambah. Okay, melihat kepada contoh yang pertama ni, okay, saya ambil contoh asas 2 ini, saya nak tukar kepada asas 10. So pertama sekali saya kena bina kotak. Okay, kamu tengok kotak ni ada berapa banyak kotak berdasarkan berapakah digit yang berada dalam soalan. Okay, so saya ada kotak lah 1, 2, 3 dan 4. Kemudian saya akan isi dengan nombor yang berada dalam asas 2 ni, iaitu 1011. Okey, so di bawah ni bermula dengan 2 lah. Sebab apa? Kita menggunakan asas 2. So dia akan jadi 200 kuasa dengan 1 kuasakan dengan 2 kuasa dengan 3. So selesai kita buat isi, apa itu kurungan, iaitu kita kena buat masuk darab dan tambah ini. Kalau kamu tengok, saya mulakan daripada sebelah kanan ni lah. 200 darab dengan 1, 201 darab dengan 1, 202 darab dengan 0 dan 203 darab dengan 1. Okey, semua hasil darab ni saya akan tambahkan lah. Akhirnya kamu akan dapat 11 asas 10. Okey, 11 asas 10. So itu cara dan kaedahnya. Okey, sama juga dengan asas 3 ke, asas 4 ke, dan sampai asas 9. Tukar kepada asas 10 ni, kamu kena buat berapa banyak kotak, okay, berdasarkan soalan yang kita nak, yang diberikan kepada kamu tu. Okey, baik. Itu berkaitan dengan bagaimana kita nak nukarkan asas nombor yang pelbagai kepada asas nombor 10. Okey, baik. Next. Okey, so ni dia reverse konsep lah. Maksudnya daripada asas nombor 10 pula dia tukarkan kepada asas yang pelbagai. Okey, yang pertama ni menggunakan kaedah pembahagian berulang. So pembahagian berulang ni maksudnya kita akan bahagilah, contohlah kalau saya nak dapatkan asas nombor 5, maka saya akan kena bahagi dengan 5. Kalau saya nak dapat asas nombor 3, maka saya akan bahagi dengan 3. Jadi kamu kena melihat kepada apa soalan tu hendak. Okey, daripada asas 10 ke asas ke asas berapa. Okey, so contohnya menukar asas 10 kepada asas 5, maka bahagi dengan sifar 5 lah. Baik, kita tengok contoh yang saya bagi ni. Tukarkan 759 asas 5 kepada
nombor dalam asas 5. So yang pertama sekali ni kamu akan buat satu kaedah yang bahagi ni 759 dibahagikan dengan 5. Okey, mudah saja. Macam mana saya boleh dapat nilai-nilai ni? Okey, so yang pertama kamu tengok ni, ambil 759 ini, kamu tekankan dalam kalkulator 759 dan kamu bahagikan dengan 5. Okey, kamu akan dapat 151.8. So perpuluhan 8 tu tak payah ambil lah, kita ambil 151 tu kamu letak di bawah ni. Okey, sebab apa? Sebab bila kamu darabkan 151 dengan darabkan dengan 5, kamu akan dapat 755. Okey, so kemudian perbezaan antara 755 dengan 759 adalah 4. Kamu letak di sebelah kanan ni. Okey, begitu dengan 151 ni. Okey, dalam sifar 5 mudah saja kamu buat 151. Okey, 151 kamu bahagikan dengan 5, maka kamu akan dapat 30.2. So perpuluhan 2 tu kamu letak tepi lah, kamu abaikan. Kamu ambil 30 tu, dan apabila 30 darabkan dengan 5, kamu akan dapat 150. Antara 150 dan 151 perbezaan dia adalah 1 kamu letak tepi ni. Okey, seterusnya bagaimana kita nak dapatkan 30 dalam sifar 5? Kamu letak 6. Kenapa 6? Sebab 6 darab dengan 5 sama dengan 30. Perbezaan antara kedua-dua nilai ni, antara 30 dan 30 adalah kosong. Okey, dan 6. Okey, dalam sifar 5 adanya 6. Tak ada kan? So yang paling hampir dia adalah 5. So 1 darab dengan 5 kita akan dapat dengan 5, dan perbezaan antara 5 dengan 6 adalah 1. Dan akhir sekali 1. Dalam sifar 5 tidak ada sekalipun. Jadi apa yang kalau dia tak ada, dia kena letak kosong. Sebab apa? Kau darab 5, kosong. Bila kosong dengan 1, perbezaan dia 1 dekat sini. Jadi kamu akan menulis dari bawah sampai ke atas. So ini kaedah membahagi ataupun bahagi secara berulang. Okey, kalau dia nak asas 4 katakan, kamu bahagi dengan 4. Okey, kalau dia nak asas 6, bahagi dengan 6. Okey, so pokoknya di sini kamu kena pandai menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai-nilai di sini dan mendapatkan perbezaan antara dua nilai ini. Okey, itu yang berkaitan dengan asas yang pelbagai. Asas nak tukarkan kepada asas yang pelbagai guna kaedah pembahagian berulang. Okey, baik, slide yang seterusnya. So okey, ni special. Okey, asas 2 dengan 8 ni dia special sebab kedua-duanya kita boleh dapat menggunakan kaedah kombinasi nombor 4, 2 dan 1. Okey, sebagai contoh asas 2 kepada asas 8 ni, iaitu tukarkan 10 10 11 00 dalam asas 2 kepada asas 8. So langkah yang pertama, saya akan dividekan setiap daripada 3 digit dari belakang ni, saya buat palang. Kamu tengok ni 001, kemudian saya buat palang ni dia. Okey, kemudian seterusnya 110 saya akan buat palang, dan palang yang seterusnya sebelah ni 0 dan 1. Jadi kemudian di bawah ni saya akan letakkan 1, 2 dan 4, 1, 2 dan 4 dan 1, 2 sahaja. Okey, baik, macam mana saya nak tahu kenapa saya boleh dapat 2? Okey, kalau kamu perhatikan, digit yang pertama ni adalah 1 kan? Okey, dan di bawah ni adalah 2. Maka saya akan letak 2. Okey, kalau kamu tengok atas ni kosong, bawah ni 1. Jadi dia tak ada kaitan pun. Dia tak ada kaitan, maksudnya tak ada nilai untuk digit untuk dia kita ambil lah. Jadi kamu terima sebagai 2 saja. Okey, so kalau kamu tengok dalam ruangan yang kedua ni, okey, yang kosong ni kita tak ambil lah, kita jangan ambil kosong ni. Maka kamu ambil 4 dan 1, kamu tambahkan kedua-duanya. Okey, baik, yang seterusnya tengok ni, kosong dengan kosong ni kita tak ambil kedua-dua ni, tak ambil. So kita ambil 1 dengan 4 saja, saya tulis 4. Okey, apa terjadi? Okey, 2, 2 lah, 4 tambah 1 jadi 5, maka 4 dengan 4. Jadi kesimpulannya sekarang ni, bagaimana nak menukarkan pada asas 8 dengan menggunakan kaedah kotak ni lah.
Okey, kat itu kita buat pembahagian digit 3 dari belakang sehingga ke sebelah kiri. So 254 asas 8, itulah dia jawapan dia. Baik, kita tengok contoh yang lain lah. Contoh yang satu lagi nak mudahkan kamu. Pertama sekali, cikgu akan buat bahagikan dia kepada 3 digit. Nampak 3 digit. Nampak ada ruang 111, 101 dan 11. So kemudian cikgu akan isi dengan 124, 124 dan 1 dan 2. Kenapa tak buat sini? Sebab tak ada digit lagi. Dia sampai 1 dan 2 sahaja. Okey, kita mulakan dengan yang depan ya. Kalau kamu tengok, kedua-duanya ada nilai 1, ada nilai 1. Maksudnya kedua-duanya nombor kita akan pilihlah 2 tambah 1. Okey. Yang tengah-tengah ni. Okey, satu ada tetapi kosong ni kita tak nak dia. Maka kita akan buat 4 tambahkan dengan 1. Okey, so jawapan dia 5 lah. Jadi ketiga-tiga ni ada nilai 1, 1, 1. Maksudnya 4 boleh, 2 pun ada, 1 pun ada. So 4 tambah 2 tambah 1 adalah 7. Jadi jawapan di sini daripada asas 2 nak kepada asas 8, kita akan dapat 3, 5, 7 asas 8. Okey. So itu kaedah bagaimana kita nak menukarkan asas 2 kepada asas 8 dengan menggunakan kaedah kombinasi 4, 2 dan 1. Okey. So slide seterusnya kamu lihat tadi kita belajar daripada asas 2 kepada asas 8. Dan sekarang kita terbalik pula daripada asas 8 kepada asas 2. Okey, bagaimanakah cara dan kaedahnya? Still kita gunakan kaedah yang sama, iaitu kombinasi 4, 2 dan 1. So tukarkan 3, 4 asas 8 ni kepada asas 2. So macam mana cikgu buat? Cikgu akan letak 3 di sini, 4 dan sini, dan cikgu pecahkan setiap daripada digit ni kepada 3 cabang lah. Okey, cabang pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua dan ketiga. Okey, setiap satu daripadanya cikgu akan letak 1, 2, 4. Sama macam yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, 1, 2 dan 4. So di sini kita kena fikir antara 1 dengan 4 ni, 1, 2 dengan 4 ni, bagaimana kita nak dapat 3 ni, hasil tambah daripada siapa dengan siapa. So kalau saya tengok sini, saya akan tambahkan 1 dan 2. Bila saya tambah 1 dengan 2 ni, jawapannya akan dapat 3. So nilai yang kita boleh tambahkan tu, kita akan letak nilai 1. So yang tak boleh ni, tak payahlah, kamu abaikan. Baik, 4 ni, bagaimana kita nak dapat 4 dalam asas nombor ni. Jadi kalau kamu tengok ni, ada 1, 2 dengan 4. Yang ada di sini adalah 4 lah, iaitu 1 terus kat sini. Okey, so yang tak ada ni kamu letak kosong. Okey, so bila kamu senaraikan jawapan dia dari kiri ke kanan lah, dari kiri ke kanan, maksudnya kosong yang paling depan ni tak payah tulis. Jadi kosong yang di sebelah kanan ni dikira lah. Okey, jadi jawapan dia 1, 1, 1, 0, 0 asas 2. Okey, baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, 7, 6, 5 asas 8 kepada asas 2. So sama saja konsep dia. Cikgu buat kepada 3 cabang ni, 3 cabang, 3 cabang, dan cikgu tulis 421, 421, 421. Dan kita kena fikir bagaimana nak dapat nombor 7 ni. Okey, bagaimana nak dapat 7 hasil tambah daripada siapa dengan siapa. So dia akan terjadi 4 tambah dengan 2, 6, 6 tambah 1 adalah 7. Maksudnya semualah terlibat. Jadi cikgu akan letak 1, 1, 1. Okey, yang keduanya 6. Macam mana dapat 6? Mestilah 4 tambah dengan 2, iaitu 1 dan 1. Yang ni tak ada kaitan ni, kita letak kosong. Okey, jadi yang seterusnya 5. Macam mana boleh dapat digit 5 ni? Okey, mestilah antara 4 dan 1. So kalau 2 ni tak boleh lah. Sebab apa? Dia akan jadi kosong. Jadi yang ada nilai yang boleh kita tambah adalah 4 dengan 1, iaitu 1 tambah 1 tambah dengan 4, iaitu dapat 5. Jadi menyusun nombor-nombor ini daripada kiri ke kanan, iaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 asas 2. Okey, so kena ingatlah kalau tadi asas 2 kepada asas 8. Okey, dan yang ni asas 8 kepada asas 2. Kaedahnya berbeza lah, cuma masih lagi menggunakan kombinasi 4, 2 dan 1. Baik, menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain.
Okey, maksudnya apa di sini? Okey. Yang pertama, tukarkan nombor yang diberi kepada asas 10, lakukan pembahagian berulang. So, pokoknya kat sini saya nak maklumkanlah kamu dapat apa sahaja asas nombor yang pelbagai. Okey, nak tukar kepada asas nombor yang pelbagai juga, kamu kena lalu asas 10 dulu. Okey, bagaimana nak lalu asas 10? Macam awal-awal tadi kita belajar ko is kuda tam, iaitu kena buat kotak, kemudian kamu akan isi, buat kurungan, darab dan tambah. Okey, jadinya sekarang okey, contoh yang saya berikan ni 4, 3 asas 5, saya nak tukar kepada asas 8. So tak boleh tukar teruslah, maksudnya kita kena lalu asas 10. Bagaimana nak lalu asas 10? Maka kena buat kotak. Berapa banyak kotak? Ada 2 kotak. Okey, ada 4 dan 3. Kemudian kenapa ada 500, 501? Sebab bermula dengan asas 5. So 500 dengan 501. Kemudian saya akan buat kurungan, saya akan buat 500 darab dengan 3, tambahkan 501 darabkan dengan 4. Okey, hasil darab ni kemudian saya akan tambahkannya, maka saya akan dapat 23 asas 10. Jadi sekarang ni kita dah dapat dalam asas 10 iaitu 23. Okey, ni langkah yang pertama. Langkah yang kedua iaitu langkah seterusnya. Okey, kita nak, kalau kamu tengok ni kita nak dalam asas 8. Maka saya akan kena bahagi dengan 8. Okey, so 23 dalam sistem 8 tiada. Okey, yang paling hampir adalah 16, iaitu 2 kali 8 adanya 16. Kalau kamu susah, kamu buat je dulu 23 bahagi dengan 8. Yang perpuluhan tu kamu abaikan, kamu akan ambil 16 sahaja. Okey, so iaitu 2 kali 2 kali 8 sama dengan 16. Perbezaan 16 dengan 23 bakinya kamu letak di sini iaitu 7. Okey. Dalam sistem 8 juga ni dia tak ada 2. So yang paling hampir adalah 0. 0 darab 8 0. Jadi 0 dengan 2 ni perbezaan dia adalah 2. So jadi kamu akan menulis dari bawah ke atas iaitu 27 asas 8. Okey. So ini adalah langkah yang mana kita nak menukarkan sesuatu asas nombor yang pelbagai kepada asas nombor yang pelbagai. Kena lalu 2 peringkat lah. Peringkat pertama kamu kena tukarkan dia kepada asas 10. Peringkat yang kedua kamu akan bahagikan dia. Okey, so ini step-step dia, ada 2 sahaja step. Okey. Penambahan dan penolakan. Okay, ini mudah saja. Okey. Senang cerita, apa sahaja nombor asas yang kamu nak menambah ke, nak menolak ke, kamu kena tukar kepada asas 10 terlebih dahulu. So maksudnya di sini dalam penerangan saya, tukarkan 2 nombor yang ingin ditambah atau ditolak kepada asas 10 terlebih dahulu. Okey, pokoknya tukar kepada asas 10 dulu. Okey, dah tahu asas nombor 10, maka tambah dan tolak seperti biasa, dan akhirnya baru kita tukarkan kepada asas nombor asal yang kita nak tadilah. Okey, so contohnya, okey, 2, 2, 2 asas 5 ditambahkan dengan 3, 4, 4 asas 5. Okey, bagaimana nak kita nak tambah? Pertama sekali, langkah pertama cikgu tangkap tadi, iaitu dengan menukarkannya kepada asas 10 terlebih dahulu. So kena buat kotak, kena masukkan dia punya digit 2 dan 2 dan 2 ni, kemudian masukkan 500, 501 dan 502. Okay. Jadi kalau kamu tengok penyeraan yang cikgu telah buat ni, cikgu dah buat kurungan, cikgu darab dan cikgu tambah. Cikgu dapat dalam asas 2 nya, cikgu dapat dalam asas 10 nya adalah 62 asas 10. So buat perkara yang sama untuk 3, 4, 4 asas 5. Okay. So kamu tulis 3, 4, 4 asas 5 ni dengan adanya buat 3 kotak. Mulakan 50, 51, 52. So macam biasa, kamu buat kurungan, kamu darab dan kamu tambahkannya. Akhirnya kamu dapat 99 asas 10. Okey, so selesai langkah yang pertama ni, kita dapatkan kedua-dua nilai tersebut dalam asas 10, maka kita tambahkannya. So bila saya tambah, saya akan dapat 161 asas 10. So selesai untuk kita tambah, dan kita nak kembali dia ke dalam asas 5.
Bagaimana nak kembalikan dia dalam asas 5? Senang. Okey, daripada asas 10 kepada asas yang pelbagai, maka kena bahagi dengan asas yang kita nak tu, iaitu yang kalau dalam soalan ni kita nak asas 5, maka kena bahagi dengan 5. So 161 dalam asas 5 yang paling hampir adalah 160, iaitu 32 lah. 32 darab dengan 5 adalah 160. Perbezaan antara dua nilai ini adalah 1. Okey, kemudian seterusnya 32. Dalam sifar 5 tak ada, yang paling hampir adalah 30. So 6 kali dengan 5 sama 30. Perbezaan antara dua digit ni adalah 2. Dan akhirnya kamu akan buat sampai nilainya adalah kosong. Okey, jadi baca dari bawah sampai atas, iaitu bila kamu nak menulis, kamu tulis 1121 asas 5. Okey, jadi anak-anak semua, ini adalah ringkasan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, cikgu akan bagi latihan di dalam grup WhatsApp. Okey, jadi saya minta anak-anak murid semua sila buat soalan-soalan tersebut. Kemudian kita akan bincangkanlah. InsyaAllah akan dalam dekat ni cikgu akan kongsikan bagaimana dengan menggunakan kaedah kalkulator. Okey, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, okey, saya ada satu mutiara kata yang saya ambil daripada Ustaz Biliu, iaitu dia pernah berkata, ujian yang datang ni dalam hidup kita ini adalah adalah sebab Tuhan sayang kita. Semua ujian itu sebab Tuhan sayang kita. Allah nak beri kebaikan, dia beri ujian. Jadi kita yakin selepas ujian ini ada rahmat besar yang nak datang. Apabila Allah sayang seseorang, Allah beri ujian yang berat. Jadi kita kena hadapilah dalam tempoh waktu PKP ini. Memang sukar untuk kita belajar secara bersemuka. Jadi cikgu harap anak murid semua dapat terima ujian ini dan menjadikan ia sebagai satu semangatlah untuk kamu belajar. Jangan putus asa, sama-sama dengan saya, insya-Allah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.